Apakah hukum seorang yang takbir yang beriktikad? Mana petugas? Siap dah? Oh, siap dah. Dia iktikad suatu makhluk tu beri berkat, beli bekas pada yang lain. Adakah syirik tali, syirik jali atau syirik khafi? Apakah yang membezakan syirik ini? Adakah syirik jali tak diampun Allah walaupun bertaubat? Baik, dia kata siapa yang ada duit maka dia senang dah masa hadapan. Ini contoh, seperti duit memberi bekas pada kesenangan. Contoh, ingat molek kata tadi, kullum min indillah. Akidah kita semua daripada Allah, senang daripada Allah, sihat pada Allah, bahagia semua daripada Allah. Bukan duit, bukan sijil, bukan harta, bukan. Bila begitu kemah akidah kita seperti akidah para anbiya. Faham? Lepas tu dia ada golongan jahil ni, dia kata kalau kita ada duit banyak, kita simpan banyak, maka senanglah kita masa depan. Kalau cakap gitu, akidah mengatakan senang hanya daripada Allah, tak apa. Tapi kalau dalam hati dia beriktikad bahawasanya duit boleh menyenangkan manusia, hak ni terang-terang kufur kepada Allah. Kerana menyenangkan manusia ini sifat uluhiyah, sifat Tuhan. Batu kita nafi la ilaha, tiada Tuhan. Tuhan mana? Yang ada sifat-sifat uluhiyah. Mana contoh sifat ketuhanan? Boleh menyenangkan manusia. Tiba-tiba sifat menyenangkan ini diberi kepada duit, maka dia telah syirik kepada Allah. Apa makna syirik? Ada satu lagi Tuhan, iaitu duit. Faham? Masalah ni kata maaf kopi, syirik kopi, mereka syirik jali tak maaf. Hak tu pandangan ulama tak pelik hak tu. Jangan beri ada langsung. Nak pegang kemah semua daripada Allah. Nak kata kalau ada duit senang masa hadapan, boleh. Akidah Allah Ta'ala. Faham? Lepas tu tak usah balah lah syirik kopi ke jali ke maaf ke guana. Segala dosa Allah maaf. Cuma hak syirik ni dia mesti bertaubat. Kalau tak taubat mati kafir. Apakah orang yang belajar cara untuk mengubah taklid pada mazhab lain bagi mendapat rukhsah suatu hukum fiqh? Contoh, nak buat solat sunat walaupun solat qada fardu belum habis, iaitu taklid mazhab Hanafi. Jual beli tanpa ijab qabul dan taklid mazhab Hanafi. Adakah haram hukumnya sebab umumnya Malaysia menggunakan mazhab Syafi'i? Masalah mazhab ni gini, kita ikut pandangan. Pandangan imam-imam, kerana kita yakin mereka ini berijtihad dan mampu dengan ijtihad mereka. Jadi kalau kita yakin dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i, kita ikut pandangan ulama mazhab Syafi'i. Kemudian pula kita nak ikut mazhab Hanafi. Ada kata tak boleh ikut saja-saja, ada ke kena darurah lu boleh ikut. Hak ni pun tak ada hadis belaka. Dalam kitab-kitab usul fiqh macam-macam juga pandangan yang berbeza. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pula berkhilaf pula pada memberikan pandangan. Adakah boleh kita taklid begitu saja, atau kita taklid kita ke darurah, ataupun kita ke masyaqqah sahaja. Hak senangnya gini, jangan kita saja-saja nak ambil pandangan-pandangan atas dasar nak buat mudah-mudah dalam agama. Kalau gitu tatabu' rukhas, ramai ulama mengatakan haram. Kita buat hak amal, hak kita belajar kerana kita yakin dengan mazhab Syafi'i. Ada masa keperluan kita taklid pandangan-pandangan lain. Nampak? Sebab tu kata matang Ibnu Fulan Matan Zubah wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'mad wa Ahmad ibn Hanbalin wa Sufyanu wa gharuhum min sairil a'immah ala ikhtilafi alal huda wal ikhtilafur rahmah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ibnu Abu Hanifah, Imam Hanbali dan Imam Sufyan dan lain-lain daripada para imam, semua mereka mujtahid belaka, duduk atas kebenaran. Mana-mana hak kita ikut menjadi rahmat. Faham? Tak usah balah soal ni. Kita yakin dengan Syafi'i, hak kita belajar, kita amal. Sampai masa kita kepik, kita ikutlah hak lain. Sebab masalah ni tak selesai. Tak akan selesai. Banyak sangat pandangan.
Boleh ikut belaka, jangan buat mudah-mudah dengan agama. Itu saja. Soalan seterusnya, adakah najis air kecil yang terpercik pada seluar laki-laki? Betul tak pandangan najis itu dimaaf? Apakah hukum pakaian kanak-kanak kecil malang basuh dalam mesin basuh? Adakah kira mesin basuh itu masih najis walaupun pakaian itu dibilah beberapa kali? Adakah cecair memabukkan seperti reset atau aerosol lain dikira najis atau dibolehkan? Baik. Bila pakaian kita kena air kecil, najis ke tak? Jawabnya air kecil tu najis lah. Sama ada mutawassithah, mughallazah ataupun mukhaffafah. Kemudian macam mana boleh semayang ke tak? Kalau terpercik air kencing yang sedikit, nampak ngecik air kecil, tapi bila tengok tak apa nampak dah, dimaaf pada syarak. Nampak ada sikit ngecik air kecil, nampak di mata, wajib kena basuh. Faham? Bila masuk washing machine, begitulah. Bila baju anak kita kena air kecil, bila masuk washing machine, air dia itu bila basah, kena di seluar, kena di air pula, air itu mutan najis. Masuk baju semayang kita pula mutan najis. Ni masalahnya. Jadi kena bilas selepas basuh daripada mesin. Cara dia gitu. Nak senang lagi, pakaian yang kena najis basuh suku. Pakaian kita serban, jubah, kopiah, hak jenis tak kena najis, basuhlah suku, senang. Soalan seterusnya, saya seorang isteri tinggal bersama keluarga suami. Ipar saya sering pulang ke rumah hujung minggu. Adakah dosa jika saya tidak pakai stokeng? Masih keberadaan mereka kerana kadang-kadang menimbulkan rasa susah dalam hati. Ni muslimat dia kata. Dia punya ipar balik hujung minggu duduk rumah dia. Jadi dia wajib tak pakai stokeng. Dengar molek-molek. Luar rumah pun orang puang tak wajib pakai stokeng. Faham? Bila mana ulama wajib pakai stokeng? Tak wajib. Dah aurat dak kaki. Aurat lah kaki. Mana boleh tunjuk? Dah tu tak wajib pakai stokeng? Memang tak wajib. Siapa kata wajib? Dah tadi kata aurat. Memang aurat. Dah wajib benda. Wajib tutup aurat. Bukan wajib pakai stokeng. Nampak lagi? Tu pekah baru orang mengaji. Faham? Tak wajib pakai tudung. Wajib tutup rambut. Dia tak pakai tudung, dia pergi pasar raya, dia pakai beldi, dia tebuk muka gini. Haram tak? Tak haram tak? Pakai beldi tak nampak rambut. Jadi bukan nama pakaian, bukan nama stokeng, tutup aurat. Kalau dia pakai kasut buk tinggi, seluar dia, kain dia labuh pada kasut, tak? Kena pakai stokeng tak? Tak payah. Dia balut dengan kertas surat khabar Cina, dia pakai kasut, nampak tak? Tak nampak juga, nampak surat khabar. Bukan wajib pakai stokeng. Tu di luar rumah, wajib tutup kaki. Di dalam rumah, kalau ipar kita jenis duduk di rumah kita, dimaafkan nampak kaki, dimaafkan sising lengan untuk basuh pinggang dan sebagainya. Tapi jangan sising atas kepala bau. Waktu bukan nak basuh pinggang. Tak? Sising gini kan nak basuh pinggang, dimaafkan. Syarat dia duduk serumah. Nampak? Soalan seterusnya. Di Perlis ni heboh sangat pasal Wahabi. Apakah Wahabi ni? Dari mana asal? Adakah Wahabi saja yang betul? Kenapa mereka menolak mazhab? Mazhab ni benda yang Nabi tak sebut, Quran tak sebut. Kalau Nabi sebut, Quran sebut, tak ada mazhab. Dalam hadis kata semayang sehari semalam khamsu salawatin, 5 waktu. Maka bila sebut 5 jelas terang soreh dia panggil, maka tak ada mazhab. Ada tak mazhab Hanafi kata bukan 5, 6, Syafi'i kata 5, Hambali kata 8? Ada? Tak ada. Semua kata 5 waktu. Yang tak ada sebut ni dalam hadis dalam Quran, barulah ulama memberi pandangan. Tak? Contohnya dalam Quran kata faqta'u aydiyahuma. Pencuri ni dalam hukum hudud potong tangan. Dalam hadis pula Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri perisai. Faham? Ada tak Nabi khabar potong kat mana? Tak ada khabar kat siku ke, kat bau ke, kat lengan ke, kat di ujung jari ke? Tak ada. Bila tak ada, ulama-ulama beri pandangan dengan qiyas daripada ilmu dan sandaran yang mereka ada. Bila mereka beri pandangan, berlakulah keputusan yang berbeza. Faham? Ada kata kerak tengah ni, ada kata kat siku, ada kata dekat sini, ada kata ujung jari je.
Ini pansnya mazhab. Faham? Puak Wahabi bodoh ni dia tak faham. Nampak dia kata ni apa ikut ulama, ikut Nabi lah. Kita hak bodoh sungguh apa ikut ulama. Baik ikut Nabi lah. Dah ulama mazhab apa? Dia ikut syaitan. Imam Hambali ikut siapa dia? Pelesik. Imam Hanafi ikut apa dia? Atu Kalimah. Imam-imam ni lebih pada ikut Rasulullah daripada mu lagi. Dia lebih kenal lagi Rasulullah. Dia lebih alim dengan Quran. Faham lagi? Tak? Jadi faham gitu, kita balik ikut imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Golongan-golongan yang tak faham seperti ini, minta tolong jauhkan. Kita kabar ni pasti kita kenal dah. Siapa ke tulang hitam kita kenal. Nak pula masuk satu parti yang menentang ulama-ulama, menentang hudud, menentang Quran, menentang pondok, menentang agama, maka mu cakap bab sunnah. Nak, tapi mu bersama golongan yang menentang Islam, tak selamat dunia dan akhirat. Mandi sunat hari Jumaat, adakah mandi yang pertama hari tersebut atau mandi sebelum pergi solat Jumaat? Jawabnya, bila-bila masa saja lepas pada masuk waktu subuh boleh mandi Jumaat. Cuma ulama kata yang afdal masa kita nak berangkat, nak pergi Jumaat. Faham? Itu paling afdal. Soalan seterusnya, solat sunat bersebab nikah, tahiyat masjid dan sebagainya, bolehkah dilakukan pada waktu yang tidak dibenarkan? Solat sunat contohnya solat sunat subuh atau selepas solat asar. Selepas solat subuh atau selepas solat asar. Solat sunat bersebab bolehkah dilakukan? Contohnya sunat tahiyat masjid. Dia masuk dalam, dia sudah semayang asar. Nabi kata la salata ba'dal asri. Lepas solat asar tak ada dah semayang. Lepas solat asar dia balik rumah. Lepas balik rumah, nampak dia pun datang semula ke masjid pukul 6 petang. Pukul 6 petang bila masuk masjid, sunat solat masjid. Faham? Jadi boleh ke tak? Nak tahiyat masjid dah kan, tak boleh semayang sunat lepas asar. Jadi setengah ulama memberi faham bahawasanya yang dilarang adalah solat-solat sunat yang tidak bersebab. Ataupun sebab yang kemudian. Umpamanya dia solat sunat kerana esok nak bermusafir, maka tak boleh kerana sebabnya kemudian. Ada juga pandangan sebab kemudian ke sebab dahulu ke tak boleh berlaku. Ada juga. Ada yang kata solat sunat yang sebab dahulu, solat sebab kemudian semua boleh. Cuma kita kabar ni pandangan yang muktamad. Bukan kita nak ngajar 18 mazhab fiqh. Setiap soalan 18 mazhab. Setiap soalan 18 mazhab. Gila no? Nak balik dah kita. Jadi kita jawab sekadar ramai atas mazhab Syafi'i. Soalan seterusnya. Apakah pegawai atau polis yang bekerja dengan British sebelum merdeka? Ini cari pasal belaka ni. Nampak? Hari-hari tengok cerita Bukit Kepong. Ada pihak mempertikai tentang amalan berulang-ulang mengerjakan haji dan umrah oleh seseorang. Malah kata mereka Syekh Yusuf Qaradawi pun berpendapat bahawa belanja untuk tujuan kenaan boleh digunakan untuk kepentingan umat yang memerlukannya. Apa huraian Ustaz tentang hal ini? Memang betul. Kita pergi haji, tahun depan haji pula 10,000. Kalau kita pergi sekali, lepas tu tahun depan kita tak pergi, kita bagi adik kita yang miskin pergi, maka pahalanya lebih besar daripada kita pergi seumur hidup. Betul sungguh. Nampak? Sebab menghajikan orang lain yang tidak mampu, Allah Rabbi, sebab tu dia besar. Tapi kita tak mau, kita nak, kita je pergi. Nampak? Sebab tu ada berlaku orang satu kampung dia bawa orang pergi haji, orang miskin dia bawa pergi haji. Orang ni lebih bijak. Nampak? Sebab tu kena bijak berfikir. Tapi syaitan kata duitmu buat apa lagi suruh orang, rugilah, mu lah pergi pula ambil rekod 40 kali pergi haji. Nampak? Walhasilnya takut-takut Tuhan tak terima mana haji kita. Nak sekarang ni kita nak nama haji banyak kali ke nak pahala banyak? Nak pahala banyak supaya timbang berat mengatasi berat dosa kita.
Apa? Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat pahala masuk syurga. Nah, jadi kalau nak pahala banyak, pergi sekali alhamdulillah. Ada orang susah, bagi dia pergi pula. Maka kita dapat lebih banyak daripada kita pergi setiap tahun seumur hidup. Nampak? Soalan seterusnya, saya nak tanya berkaitan dengan kahwin muda dan kehendak keluarga. Hati kita tidak rela sebab masih belajar. Family suruh kahwin cepat. Patut ke kita menolak kehendak keluarga? Baik, kahwin ni dia macam pakai baju. Faham? Allah katakan hunna libasul lahum. Nampak? Hunna libasul lakum. Isteri macam pakaian kamu. Faham? Kalau kita tiap-tiap kita mesti kita ada minat baju. Nah, nama dia nama. Asri, benar? Tariq. Nama Tariq. Ingat Asri ni. Nama Tariq. Baik. Ni malam ni pakai baju Melayu. Nah, esok kalau kita pergi sekolah lagi. Sekolah belajar. Okey, pakai baju apa? Baju sekolah. Okey, keluar pada sekolah pergi jalan-jalan rumah kawan, pakai baju apa? Suka. Dia ada t-shirt collar, leher bulat, kemeja lengan pendek, kemeja kotak-kotak, belang. Nampak? Hak mana suka? Kemeja. Lepas tu hak tak suka pakai baju mana? Hak tak suka. Baju sekolah tak suka. Tak apa, tak suka baju sekolah, buku suka. Jadi kita ni bila kita suka baju-baju satu, patut orang paksa pakai baju yang kita tak suka, seronok? Cuba jawab. Seronok tak? Tapi kalau kita pakai, rosak tak kehidupan kita? Boleh tidur malam tak? Boleh. Makan kenyang tak? Kenyang. Cuma kita tak suka pakai baju t-shirt, kita suka pakai kemeja. Orang paksa kita pakai sehari baju t-shirt. Faham tak? Memang hati kita tak senang. Betul tak? Padahal kalau kita pakai t-shirt juga sehari, malam tu kita tidur lena tak? Lena juga. Makan kenyang juga. Cuma masa kita pakai tak senang. Apatah lagi perkahwinan. Kahwin ni kita bersama dengan seorang perempuan. Perempuan bersama dengan seorang laki-laki. Kalau kita berkawan, kita bersama sejam dua. Dekat sekolah, lepas tu pergi lepak minum-minum, tu sama. Tapi bila kahwin, kita balik, dia balik. Kita masuk dalam bilik, dia masuk dalam bilik. Kita naik atas katil, dia naik atas katil. Jadi kalau kita tak kenal, boleh tak kita kahwin? Kita tak suka. Sedap tak? Tak sedap. Sebab tu keluarga jangan paksa anak kahwin dengan orang ni. Faham? Kerana bila anak tak berkenan, paksa juga seronok duduk. Tak seronok lah kalau hati tu tak. Tapi mungkin dia akan jadi suka. Lepas tu perkahwinan jangan paksa. Kita konai sikit tadi, nak suruh dang mikir. Kalau baju kalau tak boleh paksa, kita kata tak senang. Kerana style ni kita tak suka. Apatah lagi orang nak jadi isteri kita. Lepas tu ibu bapa jangan paksa. Anak-anak jangan ambil kesempatan bebas memilih pasangan, jangan. Nampak? Agama nombor satu. Taribat yadak, kamu akan aman. Nampak? Jadi mak dia anjurkan kahwin dah walaupun dia masih belajar. Tengok dulu pandangan mak ni comel ke tak? Perempuan ni orang baik, mak pula suka apa semua, ibu bapa dan keluarga pula suka. Maka benda ni elok kita tunaikan. Faham? Tapi mak ni pilih, kita tak kenang, kita tak rasa suka, maka sunat kita tidak tunaikan, kata setengah ulama. Kerana ni dalam masalah teman hidup, bukan mak kita yang nak kahwin, kita yang nak kahwin. Mak tak boleh nak kata ikut say gitu, bukan nak tidur dengan mak, tidur dengan hamba. Faham tak? Jadi kalau kita selipar pun kita pilih, kadang-kadang atas lawa dah, tumit pula dak lawa, dak beli pun. Apatah lagi teman hidup yang 24 jam bernafas dengan kita. Soalan seterusnya. Ilmu fardu ain adalah wajib ke atas semua umat Islam, muslimin dan muslimat pelajari dan mengamalkannya. Soalannya tahap mana kita muslim wajib mempelajarinya. Jawabnya kalau nak terang segala-gala panjang bab ni. Contohnya semayang.
Kata ulama, wajib kita tahu bab semayang, apa yang membatalkan semayang, syarat sah semayang, lepas tu rukun-rukun semayang, hak mana sunat, hak mana makruh yang dilarang dalam semayang. Sekadar tu. Sekarang rekah, bukan sekadar jadi boleh sampai hurai bab semayang, boleh mengajar, boleh tazkirah, boleh ceramah. Tak, ringkas saja. Sebab tu sebenarnya ilmu fardu ain sikit sangat. Kalau kita tak tunaikan juga, mana kita memang zalim diri kita sendiri. Soalan seterusnya, apa pandangan ustaz terhadap amalan monogami di Malaysia? Sekarang ada ramai wanita berbanding laki-laki. Dikhawatiri rosak habiskan wanita kerana berzina. Bagaimana nak ubah cara pengguna wanita supaya menerima poligami? Sebab tu orang perempuan kita tak boleh nak marah ke dia. Bila sebut poligami, dia berasa nak marah. Hak tua tu jadi gagah. Hak darah dah bangun congok. Memang dia fitrah dia tak suka. Lepas tu kalau orang perempuan bini ni kalau degil, kita kata jangan, kita kata nak poligami, marah sangat dia. Okeylah abang, saya tak buat syarat, abang tak kahwin seorang lagi. Tak apa tu. Orang laki-laki pula dia gitulah. Bila sebut poligami, dia memang suka semua. Betul tak? Sukalah. Dah ramai. Gini, orang laki-laki cuba jadi orang perempuan. Betul tak? Suka tak kahwin dua? Kahwin lagi dua? Baru seorang? Bila seorang? Semua. Jadi kalau orang perempuan dia marah kahwin dua, marah tak? Tapi kita suka tak? Baik, awak cuba jadi, awak ni sekarang orang perempuan, suami awak nak kahwin seorang lagi, mana rasa? Suka tak? Itulah orang perempuan, kita kena raih kat ke dia. Jadi perempuan-perempuan yang suka tu, dia nak cari martabat lebih di sisi Allah. Atas fitrah tak suka belaka. Dah berkongsi nak. Kita sedap cakap kita orang lelaki. Nampak? Tak baik Tuhan izin dalam Quran kata boleh awak lawan-lawan. Memang mu orang lelaki. Cuma jadi orang puang. Duduk sekejap, pakai baju dalam, baju puang apa. Faham tak? Cuba rasa macam orang puang. Kalau orang puang kau mana? Aku tak suka juga. Tak? Betul tak? Tu fikiran biar positif dia. Cuma benda ni benda agama. Baik, jangan sapa kita. Kalau orang puang tak suka suami dia kahwin lain, tak haram pun. Kerana itu benda yang susah nak kawal. Allah tak azab orang perempuan dengan sebab hati rasa tak suka. Jangan marah hukum poligami. Jangan siapa tak reda dengan hukum dalam Quran. Tak suka fitrah, benda biasa. Biar berpada-pada. Soalan seterusnya. Tanya dah ni. Bolehkah beri fatwa melahirkan anak, mendidik anak menjadi soleh dan solehah? Kita tak ada fatwa, Nabi fatwa dah kan? Masing-masing pakak buat. Bila kita berkahwin niat mesti ada dulu. Walaupun perempuan kita nak kahwin ni comel lah, baik lah kita ni, kerana Allah buh dulu. Waktu biar berkat dulu tujuan perkahwinan. Waktu lakukan dengan mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bila kahwin, ambil tangan letak atas ubung-ubung isteri. Nampak? Lepas tu baca apa? Ingat tak? Baca benda? Tak ingat? Lagu Mahizing tu. Barakallah. Nampak? Lakuma. Mudah-mudahan Allah berkat kepada kamu. Bukan, itu pengantin. Allah barik alaiha. Ya Allah berikan berkat atas perempuan ini. Wa inni as'aluka min khairiha. Aku minta padamu ya Allah daripada kebaikan perempuan ini. Wa na'udzubika min. Aku minta berlindung syarriha, daripada kejahatan perempuan ataupun isteriku ini. Itu contoh bacaan. Kita mulakan dengan sunnah. Kahwin itu baca tu tak? Tak, tiung selalu. Tak. Tu kita lupa permulaan. Nak betul keluarga, nak jadi baik. Faham? Berapa orang yang bacanya?
Orang tahu lah ni balik lah rumah bini mu. Suka nak kita jeng. Nampak? Melakau sedap pom naik atas tangga. Nampak? Tim point. Habis cerita. Nah, tengok pada janggut hebat sangat. Tapi bila tengok perempuan bini hilang segala-galanya. Mula dengan keadaan yang tidak berkat. Apakah hukum memakai gincu dan berinai? Orang perempuan yang ada suami je boleh pakai inai. Gincu ni kalau mana warna kulit dia boleh pakai. Warna bibir dia memang merah, dia pakai apa? Merah benda hak tulis, tak ada masalah. Tapi mulut dia tak merah, dia pergi pakai jadi merah, hukumnya tak boleh. Yang bolehnya sedikit tutup bibir, UV protect atau seumpamanya dibolehkan pada syarak. Faham? Ataupun jenis gloss yang jenis clear tidak ada warna. Tak ada masalah. Ni mulut hitam masuk gitu merah nyala-nyala. Tak usah kata orang muda-muda, tu imam pun terakak kalau tengok dia. Siapa masuk dalam lokang tu imam bawa motosikal. Jangan main orang puang. Corak inai yang dilukis di atas tangan dibenarkan mengenakan inai pada tangan ketika perkahwinan. Nampak? Tetapi jangan sampai tasyabuh bil kaum. Ikut Hindu buat macam-macam corak pula, kalau sama dengan style Hindu haram. Nampak? Jadi dibenarkan inai jangan sampai mengikut budaya agama lain. Padang-padang patuk. Buh inai macam biasa kalau kita orang Islam berinai. Dan ni teruk-teruk ni siapa dilengang pun. Molek-molek ada. Suami terkejut tengok. Bila malam tu malam pengantin, tengok pengantin perempuan duduk bira gerobok. Terkejut. Suami ingat undertaker. Pengantin perempuan. Dah ingat berbunga-bunga macam ular batik. Jadi kita melampau. Over. Lah game over. Habis cerita kita. Jangan melampau. Kahwin jangan melampau batas. Adat-adat sudahlah. Bagaimana nak mengelak was-was lepas ambil air semayang? Was-was ni gini. Dia mari sokmo-sokmo. Kalau syak lain. Syak ni betul. Dalam sekali-sekali kita ambil wudu, ada mari sekali syak. Tu syak, tu betul. Kita boleh layang. Was-was ni asal ambil wudu dia mari. Asal ambil wudu dia mari. Tu tugas dia. Syaitan dia hatu pelesik yang tukang kaca. Nama dia Dr. Walham. Dia tukang kaca orang ambil wuduk mandi junub. Kita basuh muka, nak basuh tangan, syaitan kata niat tidak muqaranah. Nampak? Dengan jatuh air di atas muka. Kita basuh tangan, dia kata ujung dagu dak kata. Kita naik atas jadah nak semayang, syaitan kata tumit sikit lagi bos, kena basuh sikit lagi bos, baru kata. Faham? Jadi jangan layang. Kita tahu dah dia nak menyusahkan kita. Petua paling mudah, jangan layang. Dia kata siku tak kata, kita jawab peduli mung tak kata. Faham tak? Kata gitu. Aku benar dah mung. Faham? Boleh jawab itu? Boleh. Dia kata kaki tak kena baru basuh sebelah tu. Sahih dah basuh sebelah. Kita jawab memang aku taklid pendapat kata basuh sebelah, tak wajib basuh dua belah. Jawab gitu. Dia kata Nata ni cerdik semua. Malah layang aku. Memang dah kita tahu dah dia punya tipu, dia lari je. Ni dah layang ke dia. Mandi junub daripada pukul 4 setengah pagi sampai pukul 7. Ada kerja nak nikah lagi tak apa lah. Mandi seorang rumah kalau tak nampak. Mu nak kahwin ke mana lagi? Mandi 2 jam lebih ni. Nak jiru nak suruh seketok air. Saja aku mandi. Ada orang ngajar Melayu bukan wajib seketok jiru biar kena dah air. Ada niat dalam hati mengangkat hadap sah lah. Bukan wajib seketok. Yang dilarang niat dulu mandi ke dia baru dah betul. Jiru dah kena dah air, ada niat dalam hati, mudah sangat. 4:30 pagi masuk dah. Dah baru nikah semalam baru mengata. Kok saat ni lah tiung selalu ni. Dah baca doa. Dah pukul 4:30 pagi dia tahu dah dia timing dah. Kalau duduk seorang tak apa ni rumah tua apa semua aku kena bangun awal. Dok tidur langsung nak mandi junub punya pasal. Pukul tunang tu duduk dalam bilik air lagi sejam setengah dah sampai kecuk habis tubuh-tubuh sejuk.
Duk main astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dalam bilik air. Dah ayah tok tua nak pergi surau pada sah. Tok bila nak bang. Natu sahaja aku mandi wajib. Kuat pula niat tu. Nampak? Natu kata iyalah tahu dah mu malam pengantin seluk sikit niat bah. Dak. Nah, ni. Lala pukul 7 baru selesai. Keluar bilik air kecuk orang, kecuk itu. Nampak? Tok tua tengok sinar mata-mata. Dah pukul 7 tok tua dak mandi lagi. Bilik air rumah pipi hati ak JKK beri. Nampak tak? Tok tua masuk pukul 7, pukul 10 baru selesai. Tok tua was-was tak? Junuk juga tok tua pun. Soalan seterusnya. Allah. Letih. Kita ada masa 15 minit lagi. Insya-Allah. Jika seorang itu patah kaki, contohnya dia memakai simen kaki, bagaimanakah cara untuk mandi junub? Oh, mandi junub saja orang boleh. Boleh tahan orang boleh. Mandi junub. Junub sama. Baik, kaki patah, panjang nak pasang bendera dacing, pum jatuh. Patah kaki. Masa pilihan raya hak lepas hari tu kita jalan dengan kereta malam tengok orang pasang bendera. Nak jalan dengan kereta malam. Ada satu pertama perumahan tu kita rasa kenal budak-budak ni. Gaji mari kuliah aku. Dia pasang bendera dacing. Tak. Kita pun berhenti buka cermin. Assalamualaikum ustaz. Dia tegur dulu. Dia nak khabar takut kita marah. Sekeping dua ustaz tepek hak lain kita bakar kat lagi. Dia nak cari duit je. Faham? Itu masalah. Mana budak-budak suka, Jasa kata Allah Taala, para nabi, para rasul, para malaikat. Budak-budak muda pun tahu cerita. Esok kita tengok dia bakar sungguh, beribu-ribu keping. Dah kiralah haram kan Syiah menentang Islam. Haram kita buat kerja tolong. Jadi patah kaki masuk seming kaki. Tak kira lah seming ke, pasang tai ke, mozek ke. Dia pun mandi junub. Jawabnya mandi junub kita boleh pilih mandi dulu atau tayamum dulu. Pasal seming biasanya tak kena air. Maka mandi dulu. Mandi taruh sapa kaki ada seming ni. Orang Terengganu panggil seming. Siapa kat seming biar dulu. Habis mandi tayamum, tepuk tangan, debu, sapu muka. Tepuk kedua, tangan kanan, tangan kiri, niat ganti basuh kaki. Faham tak? Kerana kaki ada semen. Lepas tu semayang. Nak tayamum dulu boleh, mandi junub kediam boleh. Nampak? Yang tak betulnya kaki ada semen, tak mandi. Terus tayamum saja. Ada tak ustaz dia mengajar gitu? Padahal ulama kata lain. Sekadar mana yang kita sempat, waktu kita kena mandi. Soalan seterusnya. Apa hukum anak laki-laki lebihkan isteri dan keluarga isteri sebagai ibu? Apakah yang perlu dilakukan untuk mengubah sikap anak laki-laki tersebut? Nak ubah sikap lagu mana? Masing-masing kena faham dulu asas basic hak mana dulu. Orang laki-laki dia ni wajib kena dulukan ibu dia. Sekalipun telah berkahwin. Dia ada dikahwin, ada bini, ada anak, ibu lebih. Bukan mana membiarkan anak sendiri tanpa penjagaan, tak. Tapi lebihkan ibu taat. Orang perempuan bila dia kahwin, dia kena taat suami lebih pada ibu dia. Tuhan bagi sama rata dah. Orang lelaki bila kahwin kena taat ibu dia sendiri, orang perempuan bila kahwin kena taat suaminya sendiri. Tapi yang berlaku dalam masyarakat terbalik. Orang lelaki bila kahwin taat bini, orang perempuan bila kahwin taat ibu, tak taat laki dia. Itu jadi porak poranda dalam masyarakat. Apa? Sebab jahil. Nampak? Jahil. Orang hari isyak pergi berguru dengar agama, dia duk tengok TV hok bodoh tu. Daripada muda sampai ketua duk tengok drama. Cerita Hindustan, cerita Keling. Tengok juga. Tak usah tengok cerita Keling, cerita Hindustan. Kita tahu dah last kali mestilah robber mari dengan saja. Tak?
Apakah hak minimum pemakaian tudung digariskan oleh Islam? Nabi tak khabarlah tudung ni kena begini, Allah pun tak terangkan dengan jelas. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Al-ayah. Hei Nabi, kau wajib suruh binimu, isterimu, anak perempuanmu, orang-orang perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka meletak jilbab atau mana tudung di atas kepala mereka itu. Lepas tu ulama tafsir berbeza. Tudung tu turun kat mana? Macam-macam pandangan ulama tafsir. Kita balik pada basic, tak wajib pakai tudung, wajib tutup aurat. Jadi senang kita nak pakai, nak panggil selendang ke, nak panggil jibak ke, nak panggil tudung ke, boleh. Jangan sampai hilang dua syarat. Pertama, tutup aurat, jangan nampak warna kulit. Yang kedua, jangan mensifakkan bentuk badan illa ma zahara minha. Manakala kita tak dapat nak elok, seperti kepala bau. Kepala bau buat lagu mana pun nampak bekas kepala bau. Faham tak? Dah kita pakai tudung nampak tak? Nampak juga dalam kepala bau ni. Maka ni illa ma zahara minha, maaf pada syarak. Tapi dada kita pakai baju ketat nampak bentuk buah dada, haram. Wajib tutup dengan tudung biar labuh. Tapi baju kita langgar tak nampak bentuk dada dah, sunat pakai labuh juga sampai ke dada. Walaupun soft kita pakai yang tudung aurat kita, iaitu tudung belahan baju, tudung tekak dan tudung rambut saja. Tudung yang kecil tidak haram dah, kerana baju dia besar tidak nampak bentuk dada. Tapi kalau baju dia nampak bentuk dada, wajib labuh menudung daripada bawah dada. Soalan seterusnya, boleh tak seorang perempuan yang sudah akil balik pakai tudung dengan kelihatan berbentuk sanggul? Jawabnya, dia pakai tudung nampak bentuk sanggul. Dah takkan nak buka sanggul, dia nak buh besi pula gini, tak boleh nampak. Nampak dah? Nampak itu dimaaf pada syarak. Dan yang kata haram, sengaja ambil sanggul dia, walau boleh letak belakang, buat naik atas. Atau beli sanggul plastik pasal malam, biar nampak kat dalam, fashion orang sekarang. Waktu fatwa mutaakhirin, haram, berdosa. Faham? Yang boleh, dia kambut dia panjang, dia ikat, dia pakai tudung, nampak juga bentuk sanggul. Jawabnya, tidak haram. Faham? Jadi ternampak, tak apa. Jangan sengaja buat meninggikan sanggul. Takut masuk dalam hadis, hak hadis bonggok uta tu. Soalan seterusnya. Sah tak perkahwinan wanita kahwin di Thailand tanpa kebenaran walinya? Baik. Dia gini, kahwin di Thailand bukan persoalan. Kahwin di mana-mana pun tak apa. Yang pertama kena jaga rukun-rukun nikah, termasuk wali. Kalau wali ada, kita ambil anak dia buat lari jauh pada wali, tak sah nikah. Cara dia minta dulu dengan wali. Ayah, kita nak nikah ni dengan mamak ni, pasal nampak laku dengan mamak ni beruk dia naiknya, kita kenang ke dia. Faham tak? Ayah dia tak sah lah nikah dengan bela beruk tu, kena nikah dengan main lembu pula, Yusuf lembu. Jadi dengar di mamak atau ke beruk ni, nak ambil anak buat lari pergi nikah di Padang Besar seberang Thailand. Dah kan tak minta izin, tak sah. Faham? Kalau boleh buat lari anak, hukumnya sah. Islam telah menghancurkan perasaan orang Arab. Islam bukan agama gitu. Dia atur molek dah. Kalau ayah tak izin, tok ki boleh jadi wali. Tok ki tak suka, adik-beradik. Adik-beradik masuk J, anak saudara. Anak saudara telang pay kuda, pok saudara. Pok saudara duk judi ke Thailand, sepupu. Banyak kan boleh. Tak ada wali hakim. Biar pihak Thailand telefon lu ayah di Perlis ni, anak awak nak menikah, awak setuju ke tak? Tak setuju, tak setuju, rasmi tak setuju, berpindah kepada wali lain. Faham tak? Baru betul. Ni ambil anak orang, masuk sewa taksi, buat lari di Thailand, akad nikah. Sedangkan kalau ada kita nikah dengan wali lain, tak sah, kerana melangkah tertib wali. Apatah lagi anak perwalian buat lari ke negeri lain. Yang sah, perempuan tu duduk di Thailand, panggil ayah suruh naik Thailand bayar nikah, ayah tak larat, ayah sakit, tak ada duit nak buat tambang, baru sah nikah di Thailand. Ni anak duduk di rumah buat lari anak orang, porak panda tak? Porak panda. Anak mak tak mengaku anak,
mak saudara pula pada panggil aku menikah anakmu, padahal anak buat lari dia orang. Ini ajaran sesat. Batu Islam kata tidak sah. Hukum pemakaian purdah pada zaman sekarang. Purdah ni tutup muka nikah. Kalau maknanya muka dia cantik memberi fitnah, maka wajib kena tutup. Kalau muka dia tak cantik, tidak memberi fitnah, maka tidak wajib tutup. Ra'i dua pendapat, dua-dua mazhab Syafi'i. Pendapat pertama mengatakan wajib tutup kerana aurat, pendapat kedua wajib tutup kerana fitnah. Tak ada fitnah, tidak wajib tutup. Soalan seterusnya, ikhtilat muslimin muslimat melalui SMS dan telefon boleh ke tak? SMS ni dia sama macam surat. Dulu tulis surat ke orang puan, nak ke hadapan Fatimah yang sangat saya sukai, nak ada dalam baik-baik itu memuji dan sebagainya, makruh. Sampai tahap nafsu syahwat, haram. Maka kita SMS. Dulu surat kalau kita tak kenang, kita bakar. Ni tak payah bakar, delete. Faham? Dulu kita simpan surat-surat, ni kita save benda yang sama. Apa yang kita boleh berbual dengan perempuan yang bukan mahram di luar telefon, di luar surat, maka dalam SMS lebih ringan hukumnya. Kerana kita tak nampak, tak dengar suara, hanya menghantar tulisan-tulisan yang berbentuk huruf, menterjemahkan maksud hati. Jadi kalau kita cakap dengan perempuan luar, benda-benda yang harus pada syarak, haram tak? Tak haram lah tak? Kita khabar saya ni, nak mari khabar anak kucing kereta ayah awak, dia cerita lagi pasal dia tinggal tadi. Nah, cakap itu haram tak? Tak haram lah. Apa tu jual. Nah, kita pun membeli. Beli gula sekilo, ataupun beli ni kain, ataupun beli buah ni berapa? Ya, sekilo. Nampak? Apa pun jawab, nak ya sekilo. Tapi kalau 2 kilo, kita beri 20. Faham tak? Dah sadar tak gitu? Bila benda tu harus di luar, dalam SMS harus kan? Nampak? Begitu juga laki bila haram luar, haram dalam. Takkan orang jual beli dia nak menyanyi. Soalan seterusnya, apa hukum perempuan menumpang di rumah muslimat yang mana dalam rumah tersebut terdapat beberapa orang adik laki-laki sahabat muslimatnya? Apakah huraian pengertian ikhtilaf dalam situasi di atas? Dia numpang rumah kawan dia nak tidur bermalam, tapi ada adik-beradik dia hak lelaki. Jawabnya tak boleh berduaan. Itu saja. Tak boleh numpang, boleh menumpang tapi tak boleh berduaan. Nampak? Tak boleh duduk dengan hak lelaki adik dia dalam satu bilik. Luar kena jaga jangan siapa jadi fitnah. Faham? Sebab kadang-kadang kita tak boleh suruh adik dia tidur luar. Tidur dalam rumah, dah rumah dia. Tapi ada kawan adik pula mari numpang, jangan siapa berlaku ikhtilaf yang diharam. Ikhtilaf yang darurah harus pada syarak. Dia ni adik lelaki ada di dapur, dia masuk dapur tak sedar, dia lelaki pun keluar dengan segera. Itu ikhtilaf yang dimaafkan pada syarak. Faham? Ni dulu orang dia masuk buah dalam bilik, kokek-kokek. Tu bukan ikhtilaf, tu sengelak tu. Kadang-kadang terlalu kecewa dengan musibah yang melanda dan menyalahkan qada qadar. Mana cara untuk meredakan kecewa ini? Mohon penjelasan. Kadang-kadang berlaku, kadang-kadang susahnya kita bila Tuhan nak beri senang. Akhirnya marah ke qada dan qadar. Jawabnya memang kita manusia. Begitulah datang dalam hati. Khatir syaitan dia ganggu kita. Batu Nabi kata jaddidu imanakum, aksiru min qauli la ilaha illallah. Sentiasa sebut la ilaha illallah. Tanda kita balik kepada akidah yang sebenar. Sebab kadang-kadang kita tersalah pada pegangan, salah marah ke takdir, salah marah ke Allah Ta'ala. Itu biasa dalam kehidupan. Jangan duka cita, jangan rasa pelik. Biasa dalam kehidupan. Sebab tu Nabi suruh banyak istighfar, banyak mengucap la ilaha illallah. 5 minit lagi insya-Allah. Soalan seterusnya, boleh tak baca doa kunut sebagai doa dalam semayang biasa dan doa harian? Tak boleh baca doa kunut di dalam semayang biasa, melainkan doa kunut nazilah. Kita baca doa kunut subuh kerana Imam Syafi'i yakin dengan hadis yang Nabi baca doa kunut subuh. Atas alasan tu saja.
Maka Nabi tak baca dalam doa-doa yang lain seperti mana kunut subuh, maka kita tidak amalkan. Lepas tu dalam doa biasa boleh tak kita nak baca doa-doa tersebut? Jawabnya boleh. Kita duduk saja luar tunggu kawan kita mari duduk atas bus stop, atas pertiampah lambat sangat, kita pun kata Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukkan aku hidayah sebenarnya kau telah beri hidayah pada orang lain. Hukumnya boleh berdoa seperti itu. Duduk-duduk saja tepi patah, kita kata Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bukan i'tikad semayang, kerana kita suka berdoa. Doa antara sujud pun kita baca juga. Hukumnya harus pada syarak. Dah mana afdal, kita baca pada tempat masing-masing. Saya nak penjelasan ustaz mengenai Ustaz Rasul Dahri yang pernah ustaz sebut dalam kuliah ustaz. Jadi kita tak kenal dia. Kita kenal daripada CD-CD dia. Dia ambil kitab, dia baca kitab. Lepas tu dia kata begini. Kita ambil belakang kitab yang dia baca salah. I'rab pun tak kena. Isim baca PN, ada PN baca isim, menunjukkan dia ni lentang pukang juga. Faham? Bukan baca seorang. Kemudian hak atas tu dia kata tak boleh dia baca, yang kata boleh di bawah tidak dibaca. Nampak tidak jujur. Faham? Tidak jujur. Rupanya tak ada orang ramai gini, 2-3 orang je dia buat kuliah seolah-olah ramai. Tak, ada ramai 20 orang, 9 orang. Nak dapatkan kerakyatan Malaysia, puji UMNO dan hentam ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya jadi macam Astora Jabat. Nampak? Hentam, tak dapat juga pasport Malaysia. Balik mengundi, kalah pula di Naratiwak. Jadi yang kita kenal melalui fatwa-fatwa ulama, 5 buah negeri sudah fatwa dia sesat daripada jalan yang sebenar. Bukan salah kita. Ni fatwa negeri Kedah, ulama ni Rasul Dahri ni orang sesat. Bila orang sesat, kita kata sesat lah. Takkan nak kata okey. Tengok dia punya ucapan pun pelik. Bangga diri tempat dia belajar tu jarang orang boleh belajar, tempat dia belajar tu hebat sangat dia. Orang tak cakap gitu tu macam orang mabuk pi kuda cakap gitu. Rupanya audien dia tak ada, dia buh kitab air banyak gini. Tak ada orang depan, ada 2-3 orang dia upah untuk gelak dan sebagainya. Macam cerita Tri Setuju. Nampak? Tak main lah lagu tu, tak sampai main. Nampak? Ikut Imam Syafi'i. Kita yakin Imam Syafi'i. Kemudian dia kata majlis tahlil haram. Imam Syafi'i kata. Mana ada dalam kitab mana Imam Syafi'i? Bab tahlil tak berlaku dalam zaman Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i kata haram majlis tahlil. Kitab mana ada? Menambah-nambah. Faham tak? Yang Imam Syafi'i kata haram makan di rumah orang mati. Hak tu ada kata orang nak urus mayat kita suruh buat nasi goreng. Haram nak pisah orang. Dia kata majlis tahlil terang-terang menipu. Mana ada Imam Syafi'i? Tak ada. Dan dengan zaman tahlil Imam Syafi'i dah mati lama dah. Ulama-ulama di Yaman abad ke-4 Hijrah memulakan majlis tahlil. Faham tak? Jadi ilmiah tak ada dah. Cak ayang belaka ni. Adakah nas syarak yang menegah dia adakan akad nikah bulan Muharram? Tak ada nas yang haramkan kita atau larang kahwin. Anytime, any day, any place. You know? Faham? Boleh. Cuma tak berapa sesuai bulan puasa. Nikah bulan puasa. Yang pertama kata ulama, kerana bila nak panggil orang makan susah nak panggil. Panggil akad nikah bulan puasa, lepas tu free, tak payah buat jamuan. Kedekut nak mampui. Tu saja. Kemudian pula saat inilah masalah bulan puasa dah baru kahwin. Tak boleh nak merasa. Baru kahwin jangan main-main baru kahwin. Seronok baru kahwin. Syok tak? Syok tak? Dah apa sekali ya kahwin? Kahwin lah ajak kali. Dah seronok kau. Jadi bila seronok takut sanilah, takut batal puasa. Soalan terakhir pada malam ini, kita pilih-pilih lebih-lebih kurang ni kita tak baca. Yang tak habis ni kita baca balik, insya-Allah kita mari dah balik. Bukan inilah tahun yang lain lah. Hukum korban 1
ekor kambing. Ni bab lain sikit. Korban seekor kambing, adakah cukup atau cukup syarat sah korban untuk satu keluarga? Contoh, satu kambing dikorbankan untuk 7 orang. Baik, dia ni nak korban satu keluarga, satu family, mak ayah, anak 5, 7, seekor kambing. Jawabnya tidak sah. Kambing hanya satu orang untuk satu ekor. Yang boleh buat 7 atau 6 atau 5 atau kurang, iaitu lembu, kerbau dan unta. Faham? Ni boleh. Kambing tak boleh. Tu bab korban. Tak boleh kambing. Lembu boleh. Lembu campur kerbau boleh. Dia panggil lembau. Boleh. Nampak? Atau lembing. Mak lembu, bapak kambing. Tu be anak lembing. Lembing boleh. Yang tak boleh lentik. Mak lembu, bapak itik. Anak lentik. Lentik dah boleh korban. Adakah tidak sah taraf? Anak tidak sah taraf. Apa hukum baginya dengan adik-beradik yang lain serta ibunya? Adakah ianya haram kahwin seperti mana haram perkahwinan dengan adik-beradik, sedangkan anak tidak sah taraf itu menyusu ibunya? Baik. Anak tak sah taraf anak zina. Contohnya anak zina, sama ada anak zina ni anak sulung atau anak bongsu. Anak sulung maknanya dia anak dara lagi puan ni, dia zina dapat anak. Lepas dapat anak haram lah anak zina. Anak tak sah taraf sekarang, nama lembut sikit, hukumnya anak haram lah. Kemudian baru dia berkahwin dapat adik-adik. Tu panggil anak haram tu anak sulung. Ada juga anak haram tu anak bungsu. Dia kahwin dah. Lepas kahwin dapat anak 3 orang, halal lah. Lepas tu dia berzina pula dengan orang lain, dapat anak yang keempat, anak haram. Jadi anak ni dengan anak-anak ibu yang lain, lagu mana cerita? Hukumnya adik-beradik dia lah yang sah. Anak haram hanya tidak sah dengan ayah yang berzina. Faham lagi? Dengan mak, hukumnya keturunan, mahram. Faham? Nasab. Orang tanya Nabi, anak zina lagu mana? Beng siapa? Keturunan mana? Nabi kata, nampak? Al-waladu lil firas. Anak zina adalah anak sebenar ibu itu. Ayah saja tidak dibenarkan menjadi ayah. Tak sah. Jadi adik-beradik dia hak lain, hak beranak ke dia, hukumnya adik-beradik dia panggil adik-beradik seibu, ayah lain. Faham tak? Ayah tak ada, ayah lain yang dia panggil adik-beradik seibu. Dah boleh kahwin dah adik-beradik seibu? Jawab. Tak boleh kahwin lah. Faham? Mahram kan? Mahram ni sama ada adik-beradik kandung atau seibu bapak lain atau satu bapak ibu lain. Soalan terakhir, wanita yang sedang hamil, adakah sah jika dia kahwin? Sebagai contoh, mengandung dulu baru kahwin. Soalan terakhir malam ni, orang puang dia mengandung anak daripada zina, lepas tu dia mengandung, boleh kahwin tak? Pasal hari baru ni ada keluar dalam satu surat khabar. Surat khabar ni dijawab oleh seorang ustazah. Ustazah ni buat satu artikel, orang yang kahwin dengan perempuan yang mengandung ini dikira berzina sepanjang hayat. Nampak? Kerana dia kata haram dan tidak sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Kecoh masyarakat. Jawabnya, kalau bodoh jangan jawab soalan. Faham? Biar cerdik dulu, walaupun popular keluar dalam TV. Faham? Tapi bila tak betul menyusahkan orang. Pasal siap buat artikel kutuk-kutuk pula, bermakna bukan dia tersalah cakap, memang pegangan dia. Dengar molek, dalam bab perempuan yang mengandung anak zina kahwin dengan kita, contoh, bukan dengan kita lah, dengan mu. Contoh. Buat contoh. Bila contoh lagu tu, maka ada 2 pegangan ulama. Mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan haram dan tidak sah. Faham baik? Ni fiqh muqarrar. Mubacalah kitab fiqh Islami ke, al-fiqh ala mazahibil arba'ah ke, nampak? Rahmatul ummah ke, kitab-kitab besar ke, 4 mazhab ni lah, lain tak ada.
pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Faham? Pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi sah. Boleh beza lagi. Jadi kalau nak mengajar hak sah. Bukan kita kata molek dia berzina, dah. Tapi hukumnya sah. Sah di sisi mazhab Hambali, di sisi Syafi'i dan Hanafi. Syafi'i, Hanafi sah, Maliki, Hambali tidak sah. Benda ni tidak ijma'. Bila tidak ijma', royaklah tidak ijma'. Ni gigabah orang yang menikah berzina sepanjang hayat. Nah, dari mana pandangan mazhab Syafi'i yang majoriti ni masyarakat Malaysia? Mu keluar artikel di Malaysia. Mu nak tunjuk pandangmu ke nak tunjuk bodohmu? Nah, ini masalah. Cuma dalam mazhab Hanafi kata bila nikah tak boleh jima', melainkan setelah beranak. Dalam mazhab Syafi'i kata makruh jima', tidak haram. Sunat jima' lepas beranak. Nampak beza? Khabar benda khilafiyah gitu. Jangan buat artikel gitu orang yang nikah perempuan yang sedang berzina, nikah dalam edah orang. Menunjukkan lagi bahlul. Edah orang kepala otak apa? Dia ni bila berzina, mengandung ada edah tak? Tak ada edah. Ada edah ni dia kena sah nikah. Bila sah nikah, cerai, baru ada edah. Edah ni hatta yadhna hamlahunna, sehingga perempuan yang mengandung beranak. Dalam zina ada edah tak? Dia tak faham. Kelas masuk TV nak buat cerdik takkan boleh. Biar cerdik dulu. Jadi masalah. Dulu ada seorang tu hebat lagi tu, pakak senato. Dia kata keluar mazi kena mandi junub. Nya mengaji mana keluar mazi? Keluar mani pada. Bukan keluar mazi. Faham? Kawan tu mandi keluar mazi sikit dah, kawan tu tak boleh tengok benda. Tengok itik keluar mazi, tengok tu keluar mandi. Jadi mandi semua. Jadi masalah, jadi patah masalah. Sebab itulah jangan kita bersama dengan golongan-golongan yang menentang perjuangan Islam jadi tak berkat. Ngajar pun jadi mengarut. Sebab tu kita kena ingat, satu saja kita bersama dengan Rasulullah. Rasulullah tinggal para ulama untuk pimpin kita. Kerana tak ada orang akan tolong kita melainkan Rasulullah SAW. Kita rebah mak kita dah akad di hari kiamat. Bini kita kena pijak di orang padang mahsyar, kita tak akan tolong. Ayah kita kena sepak di orang di padang mahsyar, kita tak tolong. Yauma yafir mar'u min akhi. Pada hari kiamat saudara lari daripada saudaranya sendiri. Al-ayat. Yang akan tolong kita seorang, dia sebut ummati salimha. Nabi Muhammad SAW. Pastikan hidup kita yang baki ini tolong Rasulullah, tolong agama Allah, tolong ulama-ulama. Golongan-golongan yang sesat, golongan zalim, kita jangan bersama mereka, tapi jangan tinggal, terus beri teguran, nasihat. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati pemerintah dan rakyat yang masih dalam kejahilan supaya kenang apakah tujuan Tuhan cipta mereka, iaitu menjadi hamba-hamba Allah yang berjasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tanya tu guru dia ni hukum jual CD cetak rapok kan. Ambil orang-orang buat, lepas tu saling jual cetak rapok. Guru kata tuan dia beri tak? Tuan dia tak beri, haram. Tuan dia beri, halal. Kena kita tanya tuan siapa nak ceramah. Kita sokong Islam, marah ke orang BN pasal apa? Melakukan kezaliman. Kita tolong kezaliman, penipuan. Kita lebih kurang dia ke ke ni? Duit tu kita untuk sumbangan. Boleh ada bahan, boleh dia jual. Mulai ada je pakak beli, berduyur-duyur. Kawan tu buat apa habis keping. Masuk studio semua. Dia beli keping tu baik. Bagai. Nampak? Jadi kita sebenarnya tak faham. Macam mana Tuhan nak beri kemenangan?